Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM), coronavirus ialah sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan dan terdapat beberapa jenis coronavirus seperti Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus atau SARS dan Middle East Respiratory Syndrome Related Coronavirus. Coronavirus terbaru yang ditemui di China ialah COVID-19. Menurut laporan berita harian, 3 kes pertama COVID-19 telah dilaporkan di Malaysia adalah pada 23 Januari 2020, iaitu 2 kes di Sabah dan 1 kes di Selangor. Beralih kepada statistik, Selangor seringkali menjadi penyumbang utama kepada kes harian COVID-19 di Malaysia. Carta ini menunjukkan jumlah kes bagi negeri Selangor sepanjang pandemik ini, di mana Selangor telah merekodkan sebanyak 251,636 kes setakat 1 Julai 2021 dan mencatatkan jumlah kes yang tertinggi antara negeri-negeri di Malaysia, diikuti oleh Kuala Lumpur, Johor, Sabah, Sarawak dan Negeri Sembilan. Seterusnya, Selangor juga pernah merekodkan jumlah kes jangkitan baharu tertinggi di Malaysia pada 3 Jun 2021 dengan 3,125 kes. Jumlah kes yang tinggi di beberapa pemukim memainkan peranan dalam hal ini. Pada 29 Mei 2021, Malaysia telah mencipta sejarah apabila merekodkan kes harian tertinggi sejak pandemik COVID-19 dengan 9,020 kes. Selangor sekali lagi menjadi penyumbang utama kepada kes harian yang tinggi ini dengan laporan sebanyak 2,836 kes. Terkini, bilangan kes harian yang tertinggi antara negeri di Malaysia masih dijuarai oleh negeri Selangor, di mana pada 1 Julai 2021, Selangor telah melaporkan sebanyak 2,885 kes baharu. Dapat dilihat juga bahawa mukim yang sering menyumbangkan kepada kes harian di Selangor adalah seperti berikut. Pertama ialah Kelang dengan 31,419 kes. Diikuti dengan Petaling 26,972 kes dan diikuti dengan Damansara 24,985 kes, diikuti dengan Kapar 20,326 kes, diikuti dengan Kajang 18,674 kes dan Sungai Buloh dengan 17,215 kes. Sejak kebelakangan ini, negeri Selangor telah menjadi negeri yang paling banyak mencatat bilangan kes harian COVID-19. Selangor merupakan negeri yang mempunyai populasi penduduk yang ramai, iaitu sebanyak 6.9 juta penduduk. Tidak hairanlah setiap hari Selangor mencatat kes yang tinggi. Antara punca yang menyebabkan kenaikan kes COVID-19 di Selangor ialah Selangor merupakan negeri perindustrian, sama ada kilang mahupun tapak pembinaan, secara semula jadi akan menjadi pusat wabak kluster. Kedua adalah mutasi virus itu sendiri kerana terdapat banyak varian dari India, UK dan Afrika Selatan. Yang ketiga, kelesuan pihak tertentu untuk mematuhi SOP selama 16 bulan. Kelima adalah saringan besar-besaran yang dilakukan. Ia meningkatkan bilangan kes COVID-19 di Selangor. Assalamualaikum. Saya akan bercakap tentang 3 kesan utama COVID-19 terhadap kerajaan negeri Selangor, iaitu dari segi ekonomi, kesihatan mental dan juga alam sekitar. Yang pertama adalah ekonomi. Seperti yang anda semua dapat lihat di jadual belakang, tahun 2020 mempunyai kadar ekonomi yang tercorot daripada tahun 2017 sehingga tahun 2020. Dan ini hanya daripada bulan Januari hingga Mac. Jadi bayangkan berapa ramai keluarga yang jatuh muflis dan hilang sumber mencari rezeki. Ini hanya daripada sektor ekonomi. Kemudian daripada segi kesihatan mental, ramai orang yang jatuh depresi, yang membunuh diri disebabkan tak dapat jumpa keluarga, tak dapat mencari kerja, kehilangan sumber wang. Banyak sebab mereka menjadi sedih dan depresi dan juga membunuh diri. 117 kes, iaitu kes paling tertinggi sekali pada bulan Januari hingga bulan Mac 2021. Di Selangor, 117 kes bunuh diri, paling tertinggi. Terakhir adalah daripada segi alam sekitar. Kita dapat lihat ramai orang tak dapat keluar rumah disebabkan oleh total lockdown yang menyebabkan rakyat-rakyat semua di dalam rumah. Ini juga mengakibatkan alam sekitar terjaga daripada Sungai Kelang. Sebagai contoh, dari Sungai Kelang telah menjadi bersih seperti telah direkodkan oleh kerajaan negeri Selangor sendiri. Ini merupakan langkah-langkah pencegahan COVID-19 oleh kerajaan negeri Selangor. Yang pertama ialah aplikasi Selangkah.
Yang kedua adalah program saringan COVID-19 percuma. Seterusnya ialah pakej Kita Selangor 2.0 dan program vaksinasi Selangor. Aplikasi selangkah diwujudkan supaya individu dapat mendaftarkan diri sebelum memasuki premis dengan mudah dan pantas. Inisiatif ini juga mempunyai 3 objektif, iaitu melindungi premis perniagaan, melindungi pelanggan dan membantu pasukan baris hadapan yang dikenali sebagai frontliner. Seterusnya ialah saringan COVID-19 percuma. Ini dilakukan adalah untuk mengesan kes-kes positif bagi mengelakkan silent carrier. Silent carrier ini dia bermaksud individu tersebut tiada sebarang simptom tetapi adalah salah seorang pembawa virus. Ini merupakan lokasi-lokasi yang membuat saringan COVID-19 percuma. Seterusnya adalah pakej Kita Selangor 2.0. Pakej ini mempunyai 3 strategi, iaitu menjaga kebajikan dan kelangsungan hidup rakyat, menyelamatkan industri dan sektor serta usahawan di Selangor, dan strategi ketiga ini dibahagikan kepada 2, iaitu kawalan kesihatan untuk mengekang penularan wabak dan program vaksinasi COVID-19 negeri Selangor. Yang terakhir adalah program vaksin Selangor atau dikenali sebagai Selvax. Program ini dilakukan untuk mempercepatkan imuniti kelompok di negeri Selangor. Saya Hani Amira binti Rosli dan daripada penghasilan video ini saya telah memperolehi lebih banyak pengetahuan tentang COVID-19, bagaimana COVID-19 telah memberi kesan kepada pertumbuhan negeri Selangor, punca-punca kes harian yang tinggi di Selangor serta langkah dan inisiatif yang telah diambil oleh Kerajaan Negeri Selangor untuk membantu dalam menangani pandemik ini melalui bantuan-bantuan dan langkah-langkah pencegahan yang telah dibincangkan. Terima kasih. Saya merasakan Kerajaan Negeri Selangor boleh mengambil inisiatif yang lebih efektif untuk mengurangkan bilangan kes COVID-19 di Selangor. Contohnya seperti kilang-kilang di Selangor itu boleh ditutup untuk sementara agar tiada lagi kluster di kilang-kilang tersebut. Kita dapat lihat yang Kerajaan Negeri Selangor terkesan dengan teruk disebabkan oleh coronavirus. Jadi kita rasa banyak benda yang boleh diperbaiki. Masih ada masa untuk mengatasi semua isu ini. Rakyat dengan kerajaan perlu bekerjasama dan untuk mencapai kecemerlangan dalam menentang COVID-19 di negeri ini. Dalam bab refleksi ini, saya akan menceritakan tentang 2 langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat negeri Selangor. Yang pertama ialah duduk di rumah dan jika anda perlu keluar, pakailah pelitup muka dan patuhilah SOP. Yang kedua adalah daftarkan diri anda untuk mendapatkan vaksin dengan segera. Terima kasih.